Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وتقوى جل قربه وثوابه إلى حضرة سيدنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله عليه وسلم وخصوصا إلى روح الإمام قطب الإرشاد والعباد الحبيب عبد الله بن أبي محمد الحداد وإلى روح سلم الشاتري وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ومن أمر هذا المكان سابقا ولاحقا ومن تصدق فيه ومن عبد الله فيه إن الله تغشاه بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. InsyaAllah kita teruskan kembali di pagi hari Jumaat yang mubarakah ini pengajian kitab Adab Sulukul Murid, yang mana kita sampai pada muka surat 48 atau 47 46. Ya, ini akhir sekali kita kongsikan mengenai kewajipan menjaga lisan. Sebab lisan ini bentuknya kecil tapi akibatnya sangat besar. Ada penduduk ahli neraka yang dijunamkan atau dimasukkan ke dalam api neraka disebabkan satu perkataan yang diucapkan kepada sesama muslim yang menyakiti hatinya, dan Allah tidak ridha dengan perkataan tersebut. Allah murka. Ini salah satu contoh daripada bahaya lisan itu sendiri. Kemudian yang akhir sekali kita kongsikan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh ucapan anak keturunan Adam tidak bermanfaat. Tidak ada bermanfaat maknanya merugikan. Merugikan. Sebab kalau kita cakap, kita akan menggunakan masa kita. Masa kita adalah umur kita. Umur kita, modal kita. Tak ada orang bercakap yang cakapan tu tak makan masa. Pasti makan masa. Oleh itu kadang kita kalau tak ada faedah sangat, tak naklah nak buang masa macam tu. Buang masa. Itu memang betul. Bahkan dalam hadis, segala ucapan atau semua ucapan manusia ini yang tidak bermanfaat semuanya. Kecuali berzikir, atau mengajak orang berzikir, atau mengingatkan kepada Allah SWT, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian dikatakan oleh Mahdad, kita baca yang Arab dulu insyaAllah. Wa'lam anna sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalbi yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Wa kam min syai'in yasma'uhu al-insan aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu asarun ilal qalbi ta'suru izalatuhu anhu. فإن القلب سريع التأثر بكل ما يرد عليه وإذا تأثر بشيء يعسر محوه عنه فليكن المريد حريصا على حفظ سمعه وبصره مجتهدا في كف جميع جوارحه عن الآثام والفضول وليحذر من النظر بعين الاستحسان إلى زهرة الدنيا وزينتها فإن ظاهرها فتنة وباطنها عبرة والعين تنظر إلى ظاهر فتنتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها وكم من مريد نظر إلى شيء من زخرف الدنيا فمال بقلبه إلى محبتها والسعي في جمعها وعمارتها فينبغي لك أيها المريد أن يغض بصرك عن جميع الكائنات ولا تنظر إلى شيء منها
إلا على قصد الاعتبار ومعناه أن تذكر عند النظر إليها أنها تفنى وتذهب وأنها قد كانت من قبل معدومة وأنها كم نظر إلى أحد من الآدميين فذهب وبقيت هي وكم توارث خلف عن سلف وإذا نظرت إلى الموجودات فانظر إليها نظر المستدل بها على كمال قدرة موجدها وبارئها سبحانه وتعالى فإن جميع الموجودات تنادي بلسان حالها نداء يسمعه أهل القلوب المنورة الناظرون بنور الله لا إله إلا Allahul Azizul Hakim. Dikatakan ketahuilah sesungguhnya pendengaran dan penglihatan adalah dua pintu terbuka yang menuju ke dalam hati. Jadi maklum bahawasanya anggota yang paling perlu dijaga oleh kita, yakni yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia adalah hati. Dan hati ini sangat berbahaya ya. Istilahnya banyak pencuri atau perompak yang ingin masuk ke dalam rumah hati tersebut. Dan Imam Haddad di sini menerangkan bahwasanya hati boleh dimasuki daripada penglihatan dan pendengaran. Akan ada istilah dari mata turun ke hati. Bukan sakat dari mata turun ke hati. Dari berita juga turun ke hati. Kita mendengar sesuatu. Oleh sebab itu Allah SWT, sebab kenapa pandangan dan pendengaran ini sangat penting. Dalam satu hadis, Nabi ketika menceritakan tentang kenikmatan surga atau kenikmatan surga itu sendiri, Nabi bersabda, "Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Yani surga ini sesuatu kenikmatan atau tempat nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata disebut dulu. Sebab kenapa? Sebab kita ni kalau tengok sesuatu, nak tahu nikmat cantik ke tak, makanan contohnya lah. Makanan nikmat ke tak, kita tengok dulu. Kalau dia menarik, kita akan ambil makanan ni. Yang kedua, berita. Maksudnya, kau tahu makanan contohnya Chef Bibi. Apa maksud? Contohnya lah. Ini contoh. Tak tahu saya siapa ya. Alhasil tak serius sangat. Apa nama? Dia sedap makan lagi kalau masak yang ni. Dia memang susah nak dapat lah di kedai mana-mana. Jadi kita dengar pun, boleh makan ni, kena makan. Nikmat ya ni, sebelum kita makan sudah nikmat. Ditengok memang cantik, nikmat. Oleh mata dulu, telinga. Itu kalau makanan lah. Tapi kalau kejahatan pun macam tu juga. Dan kalau kejahatan pun seperti itu juga. Jadi kita nak dengar ni, nak dengar berita seseorang. Ini semalam cakap macam ni, sekarang lain pula cakap dia. Tapi saya tak sebut orang tu siapa ya. Akhirnya kan masuk ke hati. Kan? Hati yang ambil peduli sangat. Kan? Hati yang ambil peduli sangat. Kalau jumpa orang tu, geram juga aku dengan dia ni. Padahal setakat berita, kita pun yang mungkin ada yang melihatnya, yang melihat ni lain lah, tengok muka, ekspresi dia macam ni kan, mungkin kan boleh diketahui. Jadi itu boleh terdedah kepada hati, boleh ada kebencian, kedengkian, kemudian bahkan boleh meremehkan. Apalah orang ni. Bukan setakat kita remehkan dia miskin atau dia hina, kadang kita remehkan kaya pendusta, contohlah macam tu. Ini penipu ni, banyak harta pun penipu. Dari mana awak tahu? Saya dengar beritanya. Jadi pendengaran memang kena jaga. Lebih-lebih pandangan juga ya, pandangan. Oleh itu dikatakan oleh Imam Haddad, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan adalah dua pintu terbuka yang menuju ke dalam hati. Maknanya apa? Maknanya kita kena betul-betul menjaga pandangan kita dan pendengaran kita. Khususnya bila ada orang mengatakan kepada kita, ini ada fulan cakap awak semalam. Katanya awak ni macam ni. Namam, orang namam yang ni dengki adu domba tu. Yang apa?
Kita kalau dah dengar berita macam ni, walaupun dia betul, kan, marah, yakni guru-guru kita ni, ya memang diajarkan jangan dengar ada berita yang memburukkan, yakni ada orang cakap buruk tentang kau, kemudian ada orang menyampaikan berita buruk kepada kamu. Sebab kenapa? Bila kita dah jumpa pada orang yang memburukkan kita tu, Ustaz, ada ini fulan bin fulan ni cakap macam ni lah kepada Ustaz. Oh, sepatutnya kalau saya, terima kasih dia beri berita. Lala sekali kalau saya jumpa dia, jumpa orang yang diberitakan tadi, yang saya dapat kabarnya, ya confirm saya tak senyum dengan dia. Mungkin saya tak tegur dia, mungkin saya tak peduli dengan dia. Akhirnya hak Muslim pun terabaikan di sini. Sepatutnya kalau jumpa dia kita salam, kita senyum dan sebagainya. Baik. Macam itu saya dengan berita yang saya ini, kita nak faham dia terpengaruh kadang kita dengan beristighfar atau berselawat dia akan terhapus pun dosa-dosa yang itu. Baik. Langkah pertama kan, sebab kalau dah pendengaran atau penglihatan kita tak boleh kita jaga, terus masuk ke dalam hati, itu susah nak dihilangkan. Susah sangat sudah nak dihilangkan. Bila kita dah dengar ada orang benci kita, susah kita tak nak apa sikap kita, atau kita akan berhadapan normal macam biasa tu susah. Confirm ada kekurangan di sana. Oleh sebab berita-berita ini paling elok adalah dielakkan. Dah jangan teruskan, tak apa. Siapa yang tak dibenci orang? Nabi saja dibenci. Allah bahkan dituduh. Kan? Allah saja dituduh ada anak, kan? Ada anak laki, ada anak perempuan, macam-macam tuduhan kepada Allah SWT. Istilahnya kalau ada berita macam tu, tak payah dengar sudah. Tak payah dengar. Sebab kalau dengar, ya sudah, memang sebetulnya kalau orang nak buat jahat kepada kita, ya tak boleh dia nak buat jahat kecuali dengan izin Allah SWT. Jadi tugas kita ini hanya mendekatkan diri kepada Allah. Bila ada orang nak buat jahat, berapa ramai orang nak buat jahat, buat rancangan kepada Islam, tak berjaya rancangan dia. Walaupun orang Islam itu sendiri lemah. Walaupun orang sendiri lemah, tapi mereka ada iman. Sehinggalah iman mereka ini, yang berapa nak membakar atau nak mengkafirkan orang Islam. Lala sekali orang kafir yang masuk Islam. Kan tuduhan-tuduhan ini melalui mata dan berita, pandangan dan pendengaran. Diletupkannya bangunan WTC. WTC. Nak tunjukkan orang Afghanistan ni, Osama tu, jahat. Muslim ni jahat. Tapi lala sekali, yakni orang ini nak membunuh karakter Islam. Maksudnya supaya orang Islam tu tak suka dengan Islamnya, malu dengan Islamnya. Orang kafir pun benci dengan Islam, dibunuh karakternya dengan macam ni. Itu dia punya makar, dia punya tipu daya. Tapi Allah lebih, wa makaru makallah wa wallahu khairul makirin. Lala sekali lagi ramai yang masuk Islam. Mereka pun kelang kabut kan. Di Eropah lagi ramai masuk Islam, di Amerika sendiri ramai masuk Islam. Tapi alhasil apa? Jaga pandangan kita sendiri, biar ada berita tak baik tak payah dengar. Dan kalau ada berita orang cakap buruk, tak payah disampaikan kepada orang. Tak ada manfaat pun. Melainkan kita, ada orang nak merompak rumah awak lah contohnya. Itu memang. Siapa rompaknya tak tahu. Katanya malam ni nak pergi, itu kan jarang berlaku kan sebetulnya. Tapi kalau setakat, Haji kenal tak fulan ni? Dia ada cakap, inilah benda buruk pada Haji. Baik, tak apa, jangan teruskan. Stop je. Sekiranya itu orang cakap direct dengan kita. Kalau kita sendiri, kadang kan kita dengar TV, dengar radio dulu lah. Atau tengok TV, kan? Tengok TV, baik tutup je TV tu. Ada TV memberitakan tentang seorang pendakwah, contohnya lah, macam tu lah, buat amang seksual atau meninggalkan isterinya, tak tanggungjawab dengan keluarganya. Jangan teruskan, jangan kita fudul. Kita tahu benda ni tak ada faedah pun kepada kita. Tapi kalau kita teruskan, maka kita, ya Allah, apalah benda. Lagi jadi tajuk dalam membawang nanti. Akhirnya dapat dosa. Akhirnya istilahnya pandangan itu boleh menjerumuskan pada dosa-dosa lain. Tengok saya muka orang ni, ini macam mendakwah yang buat ambang seksual lah. Tak ada kerja dia. Istilahnya orang itu kan ada muka tu, nampak mirip, apa sama. Ini nampak mirip, ini mana. Akhirnya, yang mana pendakwah? Akhirnya diteruskan.
Syaitan kan pandai buat macam ni. Jadi eloknya adalah kalau kita ada berita atau ada mendengar sesuatu, melihat sesuatu itu dielakkan. Sebab berbahaya memang. Kalau dah masuk ke hati susah. Kalau contohnya lah anak ke siapa sahabat yang datang untuk bercerita minta nasihat. Minta nasihat maksudnya dengan memburukkan suaminya. Tak adalah tak kisahlah dia ceritakan ialah bukan keburukan lah, ni masalah dia dengan seseorang kan. Okey. Iyalah kadang Distension ke macam tu kan. memang bab minta nasihat tu kita boleh menyebut satu keburukan orang. Sekiranya memang sekiranya ya orang yang kita cakap tu memberi manfaat kepada kita. Contohnya kan kalau suami isteri atau anak kan, kadang seorang ayah pun mengeluh tentang anaknya. Kan macam mana ni anak saya yang diajak cakap dah tahu anak dia siapa, dah kenal maksudnya. Ini tak ada masalah sebab minta nasihat. Boleh dengar lah. Boleh dengar. Tapi itulah yang mendengar berita tu kena bijak ya. Kena bijak, kena pandai-pandai dia, jangan tak normal lah kepada orang yang diketahui orang tu buruk. Sebab kita ni ada hak Islam, lagi-lagi tu jiran, lagi-lagi itu adalah rahim kita atau keluarga saudara mara kita. Ada sebagian orang yang memutus silaturahim dikarenakan fitnah saja. Dia karenakan fitnah saja. Oh abang ini Kak Long tu ambil duit mak lah bang, ni katanya. Iya, padahal tak ambil pun. Abang tu tak minta keterangan betul daripada Kak Long tu. Lala sekali abang dia, yakni angah ke atau anak kedua tadi, benci kepada akak dia. Dalam keadaan sekarang berita lah, warta internet kan, dia banyak berita-berita sensasi, orang ni mengata orang ni. Kita kalau tak baca kita macam kita macam tak tahu pun, kita kosong gitu. Tapi baca juga. So macam mana kita punya pasal kita kadang betul kadang tak betul. Ya sekiranya sebetulnya kita ini boleh tahu sendirilah. Sebagai kita makan ya, mana makanan sedap, makanan tak sedap. Berita pun kita kena fikir balik. Adakah berita ini boleh mengotori hati kita, mempengaruhi hati kita atau lebih menjadikan lebih buruk hati kita? Kalau kita sekira macam tu, tak ayat teruskan. Jadi kita tak perlu, saya sendiri tak boleh kita nak cakap buat macam ni tak boleh. Tapi kita kena tanya diri kita sendiri. Sekiranya kalau hati ni semakin benci dengan sama muslimnya apa semua, baik jangan teruskan sudah. Berita tu tutup saja dan kita fikirlah tak ada manfaat pun kita dengar atau kita tahu tentang berita tadi. Kita kan? Tak boleh buat apa-apa, kita tak ada kuasa. Baik. Kemudian semua yang masuk dari keduanya langsung masuk menuju kepadanya, yang ini kepada hati. Masuk daripada mata, masuk daripada telinga, itu terus menuju ke hati. Berapa banyak seseorang mendengar atau melihat sesuatu yang tidak baik, lalu dampaknya sampai ke hati dan susah untuk menghilangkannya. Bukan senang, memang susah. Oleh sebab itu, ketika kita melihat sesuatu, sekiranya dampak atau resiko keburukan akan kita terima untuk hati kita, tak payah teruskan. Terus. Macam mana nak jaga pandangan hati, pandangan mata? Kalau TV senang tutup. Tapi saya pergi keluar, pergi pasar, pergi mall kan. Dan kan kita kadang nampak satu pandangan, ini pandangan pertama tak dikira dosa, tapi jangan lama-lama. Pandangan pertama lama terus. Daripada eskalator bawah terus kita ikut ke atas macam. Itu haram hukumnya sudah. Ya, pandangan pertama tu, tapi saya tak boleh tak boleh elak mata lah. Saya memang automatik. Jadi kalau ada nampak terus terkait macam terpancing dan terperangkap dalam jurang dosa tadi. Jadi diumpamakan oleh macam ni. Setiap pergi pasar ada seseorang ni, setiap pergi pasar dia memang tak boleh memalingkan pandangannya. Padahal dalam hadis dalam satu hadis Allah SWT berfirman dalam hadis kursi ini, sesiapa yang menahan pandangannya pada sesuatu yang haram kerana Allah SWT,
dia alihkan pandangannya. Sesuatu yang haram ni bukan sekat aurat. Sesuatu yang haram ni juga memandang dengan pandangan benci. Marah dengan emak dia, benci, pandang melotot menjeling macam tu mata dia. Itu pun pandangan haram. Atau pandangan menghinakan, pandangan menghina, pandangan meremehkan, pandangan yang hairan dengan dunia. Cantiknya, lupa pada Allah penciptanya. Alhasil pandangan siapa yang memalingkan matanya atau pandangannya daripada perkara yang haram kerana Allah SWT, maka Allah akan tukar usaha dia dengan satu kenikmatan dalam imannya. Istilahnya dia akan merasakan nikmat dalam satu ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak boleh merasai nikmat ibadah sebab tak jaga pandangan. Seandainya seseorang tu menjaga pandangannya, dan lain cerita, yakni sebetulnya aura yang semalam dia aura orang yang menjaga pandangan dengan aura orang yang tak jaga pandangan tu lain. Dia lain. Orang yang menjaga pandangan tu lebih tenang. Jadi tenang dia. Kalau aura yang orang tak jaga pandangan, dia kelam kabut, maksudnya tak boleh tenang tengok sana tengok sini. Ada pada dulu masa awal-awal belajar tasawuf, bila kita tengah belajar, ada suara jatuh ke, cawan pecah ke. Siapa yang melihatnya, maknanya dia tak kuat dengan fokusnya. Tak fokus. Soalnya benda tu tak ada manfaat. Kita belajar tengok kitab lebih manfaat. Jadi ketika belajar tu ada suara apa ke, dia tak belajar tak kisahlah. Tak belajar tak ambil peduli. Bukan tak ambil peduli dengan pertolongan jeritan orang atau rintihan orang, tak. Benda-benda yang lagu seperti itu. Benda-benda yang lagu. Jadi tak fokus. Ditegur gitu. Kenapa tengok sana? Ada apa? Bukan pecah, yang ni jatuh kucing ke apa ke kan, atau suara kucing masuk ke apa kan. Kenapa tengok? Benda tu tak ada manfaat pun, maksudnya ia berlakulah macam tu. Kita fokus pada belajar. Lalu orang ada yang minta jalan keluar sebab dia kalau pergi pasar dia tak boleh jaga pandangan. Wahai guru, saya nak jalan keluar. Saya memang susah nak jaga pandangan. Kalau saya pergi pasar, confirm saya tahu. Ada yang baju merah, ada yang baju hijau. Baju dia tahu, kasut dia tahu. Akhirnya banyak. Oh macam ni. Kalau macam ni suruh pelajar dia ambil susu cair. Kemudian diberi cawan macam ni. Cawan. Dituangkan cawan. Susu tu dituangkan dalam cawan. Kemudian dia cakap, ini pegang. Sekarang awak pergi pasar. Jangan tumpah. Kalau tumpah kena denda. Jadi dipegang macam ni. Dipenuh. Penuh ngam-ngam macam ni. Bukan sikit je, penuh. Jadi dia fokus saja. Pusing. Yang belanja tu murid dia. Maksudnya murid guru tu lah. Dia suruh. Dia kan orang-orang yang baru belajar. Jadi dia suruh pegang je. Dia yang pusing. Akhirnya lala sekali sampai kepada guru tak tumpah. Jadi susu ni tak ada yang tumpah. Baguslah dia punya kerja, tugas dia. Akhirnya sampai kat sana, guru dia cakap, berapa perempuan yang kau tengok hari ni? Baju apa saja? Tak perasan lah guru, tak perasan. Itu dia. Sebab awak fokus pada susu. Pada cawan tu. Itu juga kalau awak fokus kepada Allah. Kalau awak fokus kepada Allah ketika itu, Allah akan palingkan wajah dan awak tak kisah dia. Sebab awak fokus kepada Allah, takut kepada Allah, takut dimurkai dan macam-macam lah mengenai Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini ingat kepada Allah, fokus kepada Allah lah. Itu kekurangan kita sebetulnya. Tak boleh jaga pandangan, tak boleh jaga pendengaran sebab kita lalai kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita tahu sifat-sifat Allah, Maha besar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah cara yang diberikan oleh guru tersebut. Yang kurang fokus kepada Allah SWT. Ya, tidaklah seseorang ni melihat sesuatu yang sia-sia melainkan dia lalai kepada Allah. Dia mengatakan tidaklah seseorang ni terbahak-bahak, besar gelap sangat ni melainkan dia lalai kepada kematian. Yang ni kepada macam tu. Ustaz, ini soal. Baik. Marhaba.
Kalau kata tepi pasar tadi kan, saya nampak perempuan dia pakai short ya. Wah, cantik. Saya bukan mengagum macam wah cantik dah. Tapi kalau orang Cina yang memakai tu kita tak heran sebab dia bukan Islam. Tapi kalau Melayu, masya-Allah kita akan berkatalah kan. Masya Allah ke astagfirullah? Astagfirullah. Tak, Masya Allah ni heran. Dan ni kagum. Astagfirullah. Jadi pandangan saya pada yang cantik tadi, pada perempuan yang bukan Islam tu, adakah berdosa tak? Heran kau ada perkara Bukan heran, kita dah tahu kalau bahasa kagum, terpesona, terpukau. sebab dia cantik, maka tu kena. Tapi kalau orang Islam, astagfirullahaladzim, jadilah kalau macam tu, adakah berdosa saya memandang macam tu? Ya, kita macam ni, kalau orang kafir ni kan, kita sebagai ni, kalau kita lihat auratnya kan dosa juga. Istilahnya maksiat. Kalau kita Tidak datang mesyawat ke apa-apa, cuba. tahu. Bukan masalah kita maksiat, kita kan sama-sama perempuan kan. Puan kan sama-sama kakak ini. Sama-sama perempuan. Masalahnya kita ridho dengan pembukaan aurat dia. Kan ridho bil maksiat kan maksiat. Ridho dengan maksiat adalah maksiat. Tapi dia bukan Islam. Memanglah. Tapi dinikmati oleh orang Islam. Bukan dinikmati, maksudnya boleh menjerumuskan oleh orang kepada orang Islam. Budak-budak muda, mana nak pejam mata? Bahkan ditiru. Astagfirullah macam ni. Jadi eloknya memang ya, wallahu a'lam. Ya mungkin lelaki juga kan. Lelaki kita tengok anak muda umur 18, 20-an macam tu, sado, besar, handsome apa semua. Mungkin kita kagum. Padahal pakai sokat juga. Maksudnya pakai sokat, pakai sok ni, sok pen ni. Sokat nak gimana ni? Pakai celana pendek ni. Ya tak boleh juga sebab dia Takut jadi habit lah. kebiasaan, betul. Ditakutkan nanti keridoan tu ada. Ridho tu yang bahaya. Kalau tegur insya-Allah susah juga. kalau yang China ya, yang China. Kalau yang Islam insya-Allah boleh, memang wajib lah sebab orang Islam. Kita doa. Paling kurang kita ingkar dengan perasaan. Kan ingkar tu boleh dengan kuasa tangan ya. Kuasa dengan lisan atau dengan hati sudah. Itu selamanya. Kalau tak ada ingkar langsung, ya maknanya memang tak ada langsung iman pada bab ini. Dan di sini jarang ya orang muslimah perempuan yang pakai macam seperti orang kafir. Ya. Tapi kalau di Indonesia, wah itu memang kalah Amerika kalah. Hah? Okey lah. Ya mungkin dia orang pun datang juga mungkin. Wallahu alam. Memang ada juga yang tapi alhasil ustaz nanti tanya pula, ustaz macam mana tahu ustaz? Itu jadi senjata makan tuan pula kadang. Tapi jangan lupa pandangan pertama kan tak dosa. Tapi husnuzon lah insya-Allah. Kita berpaling kan. Kalau tak berpaling walaupun tua ke muda sama juga dosa juga. Baik. Kemudian kerana sesungguhnya hati sangat cepat terpengaruh dengan segala sesuatu yang masuk ke dalamnya. Dan jika terpengaruh susah untuk menghilangkannya, yakni menghilangkan pengaruh tersebut dari hati. Sangat susah sudah kan. Kena jaga pandangan. Itu ditutup TV-nya, ditutup beritanya, tak payah didengar, suruh berhenti. Cakap bab lain saja, tukar tajuk apa semua kalau kita tengah meeting. Ya. Meeting tentang kebaikan, lala sekali kat mana-mana pula. Ya. Maka hendaklah murid benar-benar menjaga pendengaran dan penglihatannya. Bersungguh-sungguh dalam mencegah seluruh anggota badannya dari segala dosa dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya. Dikatakan mata ni, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Seluruh mata, semua mata di hari kiamat semua menangis. Menangis ni bukan menangis seronok, menangis sedih, ketakutan dan kerisauan. Kecuali 3 mata. 3 golongan ini yang matanya tidak akan
menangis. Yang siapa? Bakiyatun min khasyatillah. Mata yang di dunia menangis kerana takut kepada Allah. Kerana takut kepada Allah. Dan kita perasaan takut, perasaan ingat dosa itu sama. Ya, ingat dosa, akhirnya takut disiksa, akhirnya dia menangis. Itu termasuk hati menunjukkan kelembutan hati orang yang menangis tadi. Bahkan bila orang ni istiqamah macam tu, di hari kiamat dia tak akan menangis. Diberi keamanan oleh Allah Taala sehinggalah mata itu yakin, aman, merasa aman sampai tak menangis. Yani mata yang menangis di dunia kerana takut kepada Allah. Bukan menangis kerana kehilangan kucing ya. Atau menangis kehilangan barang atau apa semua. Tapi takut kerana Allah. Yang kedua, mata yakni sahiratun fi sabilillah. Mata yang begadang atau tidak tidur malam di jalan Allah. Kalau dulu askar-askar yang menjaga perbatasan. Kalau sekarang orang-orang belajar sampai tengah malam. Ada yang belajar tajwid, ada yang belajar menghafal Al-Quran, ada yang memindah faedah-faedah daripada kitab, ada yang belajar untuk mengajar esok, ada yang untuk belajar. Alhasil yang tidak tidur malam kerana berzikir kepada Allah ke, atau fisabilillah jalan Allah ya, atau untuk belajar ke, untuk menghafal. Mata seperti ini akan dikatakan nanti di hari kiamat, awak banyak tak tidur malam di dunia sebab aku, ya, sebab Allah SWT, maka sekarang dibagi ke keamanan. Dibagi ke keamanan. Baik. Dikatakan saya dengar juga mata, kalau disebabkan mata tu, maknanya seluruh tubuh kita pun tak kena dengan Tak kena apa? kata yang dilindungi daripada api neraka, betul tak? Yang Mata. Maknanya disebabkan mata, jadi seluruh anggota badan kita pun tak kena dengan Terjaga tu. Mata ini setakat mewakili saja ya. Mata ini adalah setakat mewakili. Baik, pertama yang menangis di jalan Allah. Yang kedua Tidur malam. tak tidur malam. Yang ketiga bakiyatun sahiratun goddot ainuhu min bimaharimillah. Mata yang ditahan daripada keharaman. Mata yang ditahan daripada melihat perkara yang haram. Ini pun tak akan menangis. Selain Allah akan memberikan kenikmatan dalam ibadahnya, dalam imannya, juga tidak akan dibuat menangis nanti di hari kiamat. Oleh kalau benda-benda haram ya, nanti kita akan tahu selepas ini. Pemandangan apa saja yang haram. yakni melihat apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT. Bila kita tahan daripada melihat perkara-perkara tersebut, maka insya-Allah mata kita tak akan menangis. Yang mata menangis tu, kadang kita tak susah nak menangis tau. Kadang kita buat menangis tu dia kira memang buat menangis kan, tapi tak menangis. Nabi menganjurkan, Nabi sangat menganjurkan, wabki ala khotiatik, menangislah ke atas kesalahanmu. Kalau engkau tak dapat menangis, fatabakau, buat-buat menangis. Maksudnya paksa menangis. Masuk nantinya. Nanti untuk melembutkan. Sebab mata yang tak pernah menangis, satu titik mata kita ni, satu titik air mata kita ketika menangis tu kerana takut Allah, satu air mata yang menitik sebab takut kepada Allah, itu boleh memadam api neraka. Sebab Allah ridha dengan satu titik. Api neraka maksudnya api neraka dia. Api neraka orang ni. Sangat dihargai. Nabi Muhammad SAW menangis. Bila Nabi baca surah, baca kadang dua rakaat solat, tapi lalas sekali sejadah tu basah Rasulullah SAW. Bilal pun pelik, ya Rasulullah, bukankah telah diampuni semua dosamu? Sampai menangis seperti ini. Ya, Nabi Muhammad SAW menangis bukan apa, merisaukan umatnya. Merisaukan umatnya, takut disiksa. Takut Nabi, takut dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang alhamdulillah seluruh umat Nabi yang mati dengan membawa imannya itu dipastikan masuk dalam
surga. Walaupun perjalanan sebelumnya itu nanti ikut yang amal dia lah atau rahmat Allah SWT kepadanya. Baik. Jadi 3 mata itu yang tidak akan menangis di hari kiamat atau di akhirat. Ya, ini mata yang menangis kerana takut kepada Allah di dunia, mata yang berjaga atau ia tak tidur malam kerana jalan Allah Subhanahu Wa Taala fisabilillah, dan juga mata yang dijaga daripada perkara yang haram. Tapi menjaga perkara yang haram ni bukan kerana manusia tapi kerana Allah. Ustaz depan jamaah merunduk je. Tak ada jamaah dalam kereta seorang tengok. Ini bukan kerana Allah. Tak dapat pahala orang seperti ini. Tak dapat pahala sebab dia amal kerana manusia. Baik. Apa pandangan-pandangan yang haram? Hendaklah ia berhati-hati dari pemandangan keindahan dunia. Keindahan dunia. Merasa takjub sangat. Terus terpukau dia dengan keindahan dunia. Dan perhiasannya dengan pandangan kagum. Ada kekaguman. Hebatnya. Lupa dia dah. Padahal ini sekejap lagi dah menjadi bangunan lama. 10 tahun lagi kan dah lama dia. Rumah seperti rumah ni kan cantik. Tapi 5 tahun lagi dah lama dah, nampak lama. 10 tahun lagi dah lama dah. Maksudnya akan istilahnya tak permanen lah, tak abadi. Kenikmatan tak abadi. Maka Imam Haddad bagi cara nanti. Kerana sesungguhnya lahirnya adalah cobaan dan batinnya adalah pelajaran. Kita melihat keindahan ni ujian, satu cobaan dengan mata kita. Tapi sebetulnya di secara batin adalah pelajaran. Ini adalah, tengok ya sekarang ya, ini cantik kan. Contohlah paling mudah tu kereta sudah. Kereta baru keluar, ya, model pun paling latest, paling baru sudah. Itu pelajaran paling afdal untuk dunia ni. Setahun, 2 tahun, dah mula dah. 3 tahun, 5 tahun habis. Kita tak kagum lagi dengan yang ni, tukar lagi. Itulah dunia permainkan. Sampai akhirnya kita yang meninggalkan dunia masih ada yang baru terus. Maksudnya apa? Maksudnya jangan tertipu dengan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Tapi fokuslah kepada sesuatu yang akan kita datang kepadanya. yakni akhirat akan kekal abadi di sana. Mata melihat berapa banyak murid, yakni seorang orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang murid memandang sebagian keindahan dunia, lalu hatinya menjadi condong, ya, jadi condong dan cinta kepada dunia dan berusaha mengumpulkan serta memakmurkan dunia itu sendiri. Mula-mula tak suka dunia, tapi best juga ya. Ada macam, best juga rumah macam ni, best juga ada servis macam ni. Akhirnya lalas sekali dia kejar dunia tersebut untuk kenikmatannya, bukan untuk menjadi wasilah ke akhiratnya. Lalu dikatakan ya talibat dunya litabir. Dalam bahasa ada seperti apa nama? Puisi atau pantun Arab. Ya talibat dunya litabir tarkuka dunya abar. Tahu arti dia? Yang tak Puan Zainab tahu. Ya talibat dunya litabir tarkuka dunya abar. Wahai pencari dunia untuk nak buat baik kononnya, engkau tinggalkan dunia lebih baik. Wahai orang yang mencari dunia, nak buat baik kononnya, engkau tinggalkan dunia, itu adalah lebih baik. Maksudnya tak payah berusaha 100% kita nak cari dunia terus-terus. Jangan, nanti tenggelam. Tak akan jadi buat baik ni. Sebab kalau dah bisnes ni, dah berjaya, kita jadi berhitung, berkira istilahnya. Berkira, buat ni ada untung tak? Buat ni ada untung tak? Kalau tak ada untung, jangan, tak buat. Macam tu kebanyakan lah. Jadi tak sedikit orang yang telah terjerumus dalam dunia. Yang kononnya nak buat baik. Nanti kalau saya kaya, saya nak inilah, mak nak binakan rumah. Ya. Mak nak berikan kereta, mak nak berikan haji dia. Ada duit bukan bagi haji, bagi kereta dia sendiri. Sekejap lagi lah mak, ini saya masih perlu tukar kereta lagi supaya lebih jimat kereta ni, lagi safety apa semua macam-macam dia punya. Lalas sekali dia cari kumpul, dia tak buat baik pun. Sedikit yang dia berikan. Kebanyakan orang yang cari dunia ni terjerumus sudah.
Kalau dah terjumus bahaya. Kan? Lalas minit nanti nak buat amal baik pula. Itu pun nanti dia pun amal baiknya nantinya bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhasil orang yang dunia ni kalau dah ada tinggi kan, wallahu alam, saya pun tak sebut siapa. Orang yang ada dunia banyak, dia pasti ada kuasa. Ada kuasa, dia ada kelas sendiri. Selepas ada kelas sendiri, dia akan cari terus servis yang seperti inilah, disanjung, dikenang, kan seperti ini servisnya. Jadi nak buat apa-apa pasti perhitungan dia, adakah saya disanjung, adakah saya dikenang dengan perbuatan saya ni di dunia lah oleh manusia. Oleh kebanyakan orang ni nak buat apa? Contoh ya, ni saya tak sebut siapa-siapa ni, saya pun tak tahu siapa. Kan? Jadi saya nak bina masjid lah. Nak bina masjid, tulis nama saya. Dikenang. Masjidnya bukan kerana Allahnya, tapi kerana dia nanti dikenangnya. Dibuat tahfiznya, buat tahfiz dengan mewahnya, apa semua. Siapa yang buat? Oh ini fulan bin fulan. Oh orang kaya. Masya Allah, kaya, beragama dan macam itulah. Dan ditakutkan, dan kita tak menghukumi dia, tapi kebanyakan dalam hati bila kita dah tenggelam dalam keduniaan, itu ada keinginan dipuji. Jangankan yang macam tu, yang tinggi-tinggi seperti ini, kita saja ada suara sedap contohnya kan. Suara sedap, bacaan okey misalkan. Baca ada orang puji. Ya Allah ustaz, suara ustaz sedap lah contohnya. Suara saya tak sedap. Ustaz lain. Ustaz ni suara sedap lah, bacaan pun tepat, apa semua. Okey, yang pertama kali itu saya ikhlas. Ini saya dah ada level kelas sendiri saya. Bacaan saya bukan selevel dengan orang normal biasa, sebab bacaan saya sedap dan tepat. Jadi selepas dapat pujian, kedua kali saya baca di hadapan jamaah, agak-agak macam mana hati saya? Adakah saya ingin kerana Allah SWT atau nak kekalkan pujian itu kepada saya? Confirm lah dia nak kekalkan pujian saya. Jangan sampai jamaah ni cakap, alah suara ustaz dah tak sedap lah. Kan tak boleh berlaku benda ni. Sebab kita kalau dah kena pujian manusia, habis kita terombang-ambing. Di ombak cinta je. Cinta pujian maksudnya. Bahaya maksudnya keduniaan. Jadi ada orang yang dipuji dengan tahtanya, kuasanya, dengan hartanya, dengan agamanya. Ada orang yang dunia ni bukan zakat harta apa semua. Dunia selain Allah SWT ini. Oleh sebab itu orang yang cari dunia kononnya nak buat baik, janganlah. Susah nak ikhlas nanti. Susah nak ikhlas. Kadang orang yang muji tu kan, dia ada tujuan untuk motivasi. Memang. Kalau yang muji itu kita tak ini kan. Tapi yang terpuji itu yang berbahaya. Yang dipuji itu yang bahaya. Yang dipuji itu bahaya. Hati tak? Apa dia? Sebab hati. Baik. Ustaz, macam tadi orang kaya yang menderma tu Ustaz buat masjid tu kan. Dia memang ikhlas nak buat. Tapi orang yang menyanjungnya. Mama juga macam kita belajar sirah Nabi Muhammad kata, hendakkan letak batu aswad. Jadi 4 penjuru untuk dikenang. Maka orang mengenangnya, jadi terpulang orang lebih pada dia. Tak apa, tak ada masalah. Penilaian orang tak ada kesan kepada kita. Penilaian orang, kenangan orang, pujian orang tak ada kesan langsung. Tapi yang berkesan adalah niat kita nantinya. Niat. Kalau yang memang yang membina itu memang ikhlas kerana Allah, ya pahalanya dia Allah yang tahu kan. Ikhlas tak ikhlas kan, ikhlas ini kan amal hati. Amalul qalbi. Yani pekerjaan hati. Jadi kita tak boleh nilai dia. Tak boleh hukum dia. Itu bab ini adalah untuk hati kita sendiri. Ya kalau kita dalam kategori macam tu, ya susahlah nak confirm, nak kekalkan pujian, nak kekalkan sanjungan tadi. Ustaz, yang tadi Ustaz kata kita niatkan apa untuk dunia, untuk kebaikan ya. Contoh kata saya tak nak pergi ke rumah kereta banggakan. Jadi sebenarnya nak niat macam mana ya? Kita nak niat macam mana? Tak, itu kena jujur, bukan salah niatnya. Tapi kena tanya betul dalam hatinya. Kalau memang betul-betul orang ni nak beri kepada emaknya, confirm emak tu jadi
jadi target awal lah. Jadi ada duit terus bagi mak, ada anak seperti ini. Jadi apa-apa bagi mak dia, apa-apa bagi mak dia. Ini memang betul lah. Sampai dia nak makan pun, ya, nak makan pun bukan nasi berlauk, selalu kalau tempah makanan nasi bujang ya. Nasi bujang. Awak ni gaji besar nasi bujang je makan, kenikmatilah hidup. Dia tak tahu bahawasanya dia tabung duit yang lebih tu untuk mak dia. Ini memang buat baik lah. Untuk buat baik. Tapi masalahnya, bukan masalah, itu niat tu baik. Niatnya tu baik. Masalahnya kalau duit dah terkumpul, kita ketika tak ada duit langsung, kita boleh niat seperti itu. Tapi kalau di hadapan kita sudah ada 200,000, berat nak keluarkan. Berat nak keluarkan 200,000 ni. Lagi-lagi kalau kita, aduh emak pula, ini kalau kita laburkan lagi ni 200,000, ini ada saham macam ni, kita boleh dapat 400,000. Akhirnya dia apa? Kejar dunia lagi. Jadi bukan ada duit, ada hasil, terus dia bagi mak dia. Tapi lala sekali masa kosong peti ni memanglah dia boleh cakap macam tu. Niat tu baik lah. Masalahnya peti ni dah isi 200,000. Agak-agak apa yang kita fikir? Ada kawan kata, ada projek ni, kita buka restoran. Ni kawasan hot, kawasan panas. Kan? Kita buka tempoyak ikan batin. Kedai macam ni. Confirm ramai pembeli. Dia ambil 100,000. Berapa modal? Agak-agak 100,000 lah. Awak 100,000, saya 100,000. Keluar 100,000. Tak jadi sudah nak pergi mak tadi. Lala sekali ini, ya Allah, anak sekolah pula. Banyak jadi. Lala sekali apa? Dia saham lagi, apa lagi, labur lagi dan terus kejar dunia. Mak dia dah tambah tua, tak haji-haji pula. Jadi kalau fokus seperti yang makan nasi bujang tu tak apa. Tak ada masalah. Yang jimat terus, tabung memang betul masuk akaun mak dia, itu tak ada masalah. Tapi yang masalah kalau dah nampak duit tu banyak. Sebab kita lain ya, kalau kita tak ada duit, kita boleh jadi lebih murah. Tapi kalau kita banyak duit, berkira kita je. Banyak berkira. Itu penipuan dunia. Mula-mula kalau masa tak ada nak buat baik kononnya. Kalau dah ada, mana buat baiknya? Engkau nak kembangkan lagi duit engkau. Nak perbanyak lagi duitnya. Kan seperti itu. Oh nantilah. Jamin hidup ke nanti ni? Nabi cakap, saya kat pintu ni pun tak yakin nak dapat keluar pintu kan. Ya, jadi itulah dunia. Tapi niat tu dapat ya. Niat tu memang kalau niat baik dia dapat pahala. Tapi jangan tertipu. Ya, jamaah lebih pengalaman sebetulnya bab ini. Antara ada duit dan tak ada duit. Ada duit kita agak susah sudah keluar. Banyaklah kita fikir. Macam kita ni manusia, kita suka tengok yang cantik orang lupa kan. Bila kita tengok yang cantik ni untuk pemandangan ke apa, kita cakap Masya Allah cantik. Ya, okey. Boleh cakap. Ada doa yang diajarkan sebetulnya bukan dari Nabi, tapi Nabi ini mengajarkan bila tengok pandangan di Mekah. Pandangan mewah ketika kita haji atau kita umrah. Kan di Mekah kan megah kan. Istilahnya sangat cantik. Walaupun sekarang dah di merata negara. Hampir semua ada kemewahan lah. Apa yang dibaca? Innal Aisha Aishul Akhirah. Tengok heran, kalau heran, kagum, baca Innal Aisha Aishul Akhirah. Tengok, ya Allah cantiknya Innal Aisha Aishul Akhirah. Sesungguhnya hakikat kehidupan adalah kehidupan akhirat. Innal Aisha, Aish tu ain ya shin, kehidupan. Aishul Akhirah. Ini dalam ibadah haji selalunya. Tapi ulama baca juga. Kalau awak tengok benda-benda yang menakjubkan, tengok kereta 4 juta misalkan, oh cantik, Innal Aisha Aishul Akhirah. Sekejap lagi dah harga dia 200,000 turun 10,000 dia. Kan banyak kereta yang dulu juta-juta, sekarang dah 45,000 harga dia. Sesungguhnya hakikat kehidupan adalah kehidupan akhirat. Sesungguhnya hakikat kehidupan adalah kehidupan akhirat.
Innal aisha aisyul akhirah. Cakap Melayu. Tapi diresapi dengan hati kan. Jadi keheranan tu kurang. Kekaguman tu kurang. Sebab sesungguhnya kehidupan, hakikat kehidupan ni kehidupan akhirat. Maknanya apa? Sekejap lagi hancur. Ya, mau tak mau akan hancurlah binaan tadi. Ya imam tunggu kiamat, paling lama lah tunggu kiamat, hancur lebur kan. Atau akan dihancurkan nanti kalau dah tua kan. Bangunan kalau dah tua sangat kan dihancurkan juga. Macam stadium sini kan nak dihancurkan juga nih. Stadium Shah-Alam. Mungkin jamaah tahu ya mula-mula pembinaan stadium ni. Kan cantik, kagum, kita duduk sini pun kagum, cantik. Itu dulu dikagumi, sekarang sudah nak dihancurkan pula, dibenci istilahnya. Itulah dunia. Itulah dunia. Tak pernah puas Ustaz. Memang. Lagi hidup tak pernah puas. Sesungguhnya hakikat kehidupan adalah kehidupan akhirat. Baik. Berapa banyak ya murid, saya ulang sedikit ni, 46, berapa banyak murid memandang sebahagian keindahan dunia, lalu hatinya menjadi condong dan cinta kepadanya, dan berusaha mengumpulkan serta memakmurkannya. Budak-budak sekarang remaja, kalau ditanya awak kerja kenapa? Nak beli kereta besar, nak rumah besar, tak ada. Confirm dah dia memakmurkan dunia. Susah memang. Sebab kenapa? Sebab yang ditengok kan YouTube, Instagram, Twitter, media sosial, semua lifestyle orang-orang kaya tu dia tengok. Oh seronok lah macam ni. Akhirnya tujuannya tak ada pun untuk akhiratnya. Yang untuk emak tu memang tak ada lah. Berapa ramai anak dia duduk banglo besar, emak dia duduk di setinggan masih duduk ni. Tak seimbang istilahnya. Alhasil saya tak tahu itu siapa kan. Jadi minta maaf lah kalau ada yang terasa ni. Mungkin tak ada yang terasa. Baik. Maka seharusnya bagimu, wahai para murid, memejamkan pandanganmu daripada seluruh alam semesta. Maksudnya yang keindahan-keindahan tersebut. Janganlah kau melihat sesuatu daripada alam ni kecuali dengan tujuan mengambil pelajaran darinya. Mengambil pelajaran darinya. Contohnya kita bangunan, ya Allah, pandainya arkitek ni. Yang membina ni. Yani Allah SWT menciptakan otak arkitek ni macam mana dia boleh membina bangunan seperti ini. Kan bangunan nanti ni cantik-cantik lah. Kalau di luar negara kan boleh macam ni kan. Padahal tinggi. Bukan straight atas kotak saja kan. Kebanyakan bangunan macam ni je. Ini ada yang istilahnya cantik-cantik bangunan, keindahan. Yang ni ambil pelajaran. Maksudnya agar kau mengingat ketika melihatnya bahawa sesungguhnya ia akan fana dan lenyap. Hancur dan lenyap. Serta dulu ia adalah sesuatu yang tidak ada. Dan berapa banyak anak keturunan Adam, yakni manusia yang telah menyaksikan dunia ini, kemudian mereka semua mati melihat keindahan dunia, ya, kemudian mereka mati dan dunia itu tetap ada. Tetap ada. Kemudian berapa kali dunia ini diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Alhasil dunia ini memang keindahannya apa semua tak perlu diherankan sebab tak ada kesan kepada kita semuanya pun. Tak ada kesan melainkan kita ambil ibrah daripada keindahan dunia tadi, ibrah kepada penciptanya. Jikalau engkau memandang alam semesta ya, maka pandanglah dengan pandangan yang dapat memberikanmu dalil atas kesempurnaan kuasa pewujud, yakni Allah SWT yang mewujudkan sesuatu dan penciptanya yang maha suci. Ingatlah satu ada penciptanya. Istilahnya orang kalau tengok kursi cantik, meja cantik, jangan tengok mejanya cantik, tapi berfikirlah siapa yang buat meja ni, pandai dia. Kalau tengok alam ni cantik, jangan tengok alam saja cantik, tapi tengok pencipta alam itu sendiri. Maka pandangan tersebut merupakan pandangan pelajaran, pengajaran yang boleh semakin menguatkan iman seseorang. Oleh itu Nabi Muhammad SAW ketika yang kita baca sirahnya ya, ketika di Mekah ini sudah banyak khurafat, amalan-amalan yang tak sesuai dengan akal fikiran Nabi, Nabi pergi ke Gua Hira. Lebih bertafakur di sana. Baik, sedikit lagi ni. Kemudian jikalau engkau memandang pewujud dan penciptaan yang maha suci, sesungguhnya segala sesuatu di alam semesta ini menyeru dengan lisan kondisinya, dengan lisan kondisi maksudnya lisanul hal, dengan lisan keadaannya,
Seruan yang hanya didengar oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersinar, hati yang bercahaya dan memandang dengan cahaya Allah SWT, bahawa tidak ada sesembahan selain Allah yang maha mulia lagi maha kuasa. Jadi kalau kita hairan sangat dengan keindahan dunia, maka fikirlah siapa yang menciptakan keindahan tersebut. Baca innal aisha aishul akhirah tadi, insya-Allah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan. Saya nak tanya ni kan, ayat pertama, maka seharusnya kamu murid memejamkan mata, memejamkan pandangan di seluruh alam semesta. Macam kita fitrah manusia kan, kita suka lihat kepada kecantikan. Allah pun suka kepada kecantikan. Innallaha jamal ya. Jadi macam mana ya kalau kita nak beli barang apa, mesti kita akan pilih yang cantik. Adakah itu maksud? Tak, itu tak masuk. Pilih benda cantik. Nabi pun kalau ada pilihan ya, Nabi pilih yang cantik. Makanan pun Nabi pilih yang kalau ada pilihan. Memang fitrah manusia tak apa, selama tidak melanggar ya, tidak melanggar syariat tak ada masalah, tak ada. Maksudnya apa? Maksudnya beli barang ya untuk menenangkan diri, bahkan kita menenangkan jiwa, tenang jiwa kita, seronok hati kita. Dengan seronok kita boleh bersyukur. Itu merupakan satu wasilah juga untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan kita tengok yang cantik kemudian setakat nak tengok ya, hal-hal diniatkan selain Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang berbahaya. Ya kalau kita ada pilihan ya, ada kereta dah lama kan, kemudian kereta baru, kita nak pilih mana? Oh, saya nak pilih kereta baru. Siksa nanti, kuliah tak sampai-sampai ni. Jam apa semua. Ya, bukan kita nak baru tu cantik apa semua, tapi ini lebih. Ya, tak ada masalah kita pilih. Tapi jangan buat untuk manusia. Buatlah kerana Allah. Kenapa ustaz beli yang mahal macam ni? Oh, sebab dia selesa untuk keluarga. Kemudian dia lebih selamat. Kan ada airbag tahu keselamatan dia, safety dia lebih tinggi. Jadi saya pilih. Tak ada masalah macam tu. Sebab untuk keselamatan keluarga, untuk keselamatan saya, untuk keselesaan dan kelancaran untuk pergi masjid, pergi mengajar contohnya, atau pergi mengaji. Kan ini bukan termasuk benda yang tidak diridhoi, bahkan boleh diridhoi. Biasanya kita kagum Ustaz, tapi bila kagum tu kita lupa Allah tau. Nampak tak cantiknya. Iya enggak? Itu fitrah juga kan. Fitrah yang perlu diperbaiki istilahnya. Mata kalau tadi mata, telinga yang kita nampak semuanya masuk ke hati. So yang jadinya filter penapisnya ialah fikiran. Apa yang masuk tu, apa yang kita dengar akan simpan dalam hati, kemudian otak akan fikir baik ke tak baik. Fikiran tu hati juga. Sebab fikiran tu ada kabel dengan hati. Otak. Okey, apa tu? Ya, kena filter lah. Betul, kena filter. Istilahnya, kalau memang pandangan ini tak baik, pendengaran ini tak baik, sesuatu ini tak baik, maka kita wajib palingkan sudah. Oh, ini bahaya kepada hati. Pandangan ini, pendengaran ini, berita ini sangat bahaya pada hati. Jadi kita terus palingkan. Istilahnya hakim tu atau yang memberi keputusan nak teruskan pandangan atau nak teruskan dengar, itu hati kita. Jadi kita kena jujur jugalah. Jangan menipu diri. Oh, ini tak bahaya. Padahal berkesan sangat pada hati. Jadi kalau kiranya sudah berbahaya, ya sudah berhenti. Berpaling dengan cari-cari tadi, ditutup atau berpaling atau ditukar tajuk tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masalahnya Ustaz, orang hati kita ni tak ada ilmu. Kita tahu betul-betul tak betul. Kita masalah dia. Ya paling kurang ya memang perkara-perkara ini nak mendekatkan diri kan memang perlu ilmu. Ya betul haji tadi. Kalau tak ada ilmu ya susah juga kita. Mana yang betul, mana yang tak betul. Alhasil sesuatu yang membuat melahirkan atau membuat hati kita ada rasa benci, ada dengki, ada sombong, ada riak. Istilahnya penyakit-penyakit hati. Ya, sesuatu itu boleh menyebabkan sakitnya hati atau ada penyakit hati baru, itu dielakkanlah macam tu. Seperti kita makan kan, orang dah tinggi gula, ya jangan makan yang manis-manis.
Macam tu. Ya. Kalau hati dah rusak, ya jangan tambah lagi. Nanti kan kritikal lagi. Boleh apa no? Boleh level 5, stage apa? Stage 5, stage 4, bahaya nantinya. Jadi kita lebih tahu kepada diri kita sendiri, insya-Allah. Tapi jangan lupa semuanya adalah memerlukan taufik, ya, kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa memberikan kita taufik semuanya, kesihatan, kekuatan untuk kita semakin dekat kepada Allah, dibersihkan hati kita daripada segala kotoran dan najis hati itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Ma ahli kutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla at'ulama nukhda bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'alas sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.